Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans-fans Harimau Malaya. Kita kembali lagi. Kalau nampak muka ni, apalagi kalau bukan Kasih Parap. Program khas yang kita ciptakan untuk kita angkat dan dengar suara daripada fans. Dekat sini tak ada betul atau salah. Fans berhak cakap apa sahaja, okey? So, sebelum kita pergi lebih jauh, saya minta tolong anda untuk subscribe kita punya channel YouTube. Kita punya media sosial yang lain, ada TikTok, Twitter, IG, Instagram. itu Instagram lah kan. Facebook pun ada. Dan juga lawati kita punya website di www.harimaumalaya.com.my. Okey, seperti biasa, Kasih Parap kita bawa fans-fans terpilih. Kalau anda nak jadi fans yang terpilih pun boleh. Pastikan dekat komen ni nanti, bahagian komen kat bawah ni, anda bagilah komen yang benar-benar, baru kita boleh pilih kan. Kalau caci maki, carut marut saya tu, cakap saya gemuk ke apa, memang saya tak layan lah. Alright, so kita ada hari ni Brother Nizam. Silakan Brother Nizam, kenalkan diri sikit. Okay, nama saya Muhammad Khairul Nizam. Saya merupakan seorang penyokong Kuala Lumpur. Mungkin agak rare sebab kita macam tak ramai fan KL sebenarnya kat Malaysia ni. Orang selalu cakap pun kalau macam game KL, ada ke fan KL ni? Stadium kosong je. Tapi saya adalah salah seorang daripada mungkin nak kata sebilangan besar tidak, tapi adalah fan KL lah. Saya salah seorang. Dia bukan apa, sebab orang ingat bila cakap pasal KL ni, alah ni fans lepas menang lah ni baru muncul. Fan baru muncul lepas juara baru nak mengaku fans. Sebenarnya bagi tahu dia orang, Abang Nizam fans KL since bila? Okay, saya sebenarnya menyokong KL bukan di zaman kegemilangan. Saya mula menyokong KL masa KL di bawah. Sebab masa tu saya ingat, kalau saya nak kata saya sokong since tahun 80 lebih. Stadium Merdeka. Zaman Stadium Merdeka tu saya tipu lah. Sebab masa tu pun saya masih kecil. So tak dalam umur 3-4 tahun kot. Masih pakai lampin lagi. Jadi nak kata sokong KL masa tu tipu lah. TV pun tak kenal. Saya mula menyokong KL selepas tahun 2010. Okay, masa tu saya ingat lagi saya pergi tengok Malaysia main. AFF Suzuki Cup masa kita menang Piala Suzuki tu. Yes. Saya ingat saya rasa terpanggil sebab masa tu Malaysia menang. And then saya rasa macam okay, untuk pasukan Malaysia ataupun pasukan national team ni improve dan lebih bagus adalah dengan ada pasukan-pasukan liga yang mantap. Betul. Pasukan-pasukan negeri lah masa tu, negeri mungkin ada kelab sikit. Dan macam mana untuk pasukan negeri atau kelab tu mantap, dia kena ada satu fan base ataupun penyokong yang tegar dan konsisten di mana mereka ambil tahu pasal pasukan masing-masing. Jadi masa tu saya mula terpanggil dan sebab saya lahir di Kuala Lumpur. Tapi KL nobody kan time tu kan? Masa tu KL kat mana? KL masa tu masih tak salah saya masih di Liga Super. Belum jatuh lagi tapi masa tu dah start menurun lah masa tu. So masa tu sebab saya lahir di KL, membesar di KL, even sekarang pun saya bekerja di KL walaupun tidak lagi menetap di Kuala Lumpur. Saya rasa macam okey, saya kena cuba sokong Kuala Lumpur. Sebelum ni saya tidak terlalu tahu pasal Kuala Lumpur. Saya ambil tahu sebab saya budak KL. Kadang-kadang macam buka surat khabar tu saya tengoklah mana KL semua kan. Tapi saya lebih mengenali pemain-pemain negeri lain, pasukan lain. Contoh macam Khalid Jamlos, Indra Putra yang sekarang main KL akhirnya. Lepas tu macam pemain-pemain yang banyak main national team lah. Masa tu kita kurang pemain national team di Kuala Lumpur. Jadi saya tak berapa tahu sebelum tu. Tapi bermula tahun 2010 bila Malaysia menang Piala AFF, jadi saya mula rasa terpanggil dan saya cuba ke stadium. Masa tu di Stadium Ceras lah. Zaman Stadium Ceras belum baru lagi. Masa tu padang pun macam agak teruk juga. Main waktu petang saya ingat lagi. Walaupun masa tu KL jatuh dan permainan nak kata menarik tu tidaklah menarik masa tu. Dia macam hamba juga. Tapi saya rasa dekat. Masa tu saya rasa macam okey, ini pasukan saya. Saya tak kira dia jatuh macam mana pun, saya rasa saya kena sokong. Saya cuba pergi tengok match-match lain tapi saya tak rasa perasaan tu. Dia macam macam orang jatuh cinta lah. Kita tahu. Tapi macam mana? Yelah masa tu mungkin tak ramai kan sebab tak ada orang sekeliling. Maknanya bergerak sendiri lah. Maksudnya mula pergi stadium tu sendiri. Tak ada kawan-kawan, tak ada geng. Betul. So susah nak bagi support, tak ada geng ni seorang-seorang. Nak kata susah tu tidak, sebab saya memang masa tu suka buat benda seorang-seorang. Kadang pergi tengok wayang seorang-seorang dan saya pergi dan saya tak suka rasa terlalu terikat. Sebab kadang-kadang kalau saya nak pergi kawan-kawan, kadang kita nak kena bincang dulu, nak pergi macam mana, jumpa kat mana. Belum kira dia orang punya lambat lagi. Prinsip saya senang je, saya pergi je seorang. Kalau ada member join sekali, jumpa je kat sana, kat dalam stadium. Jadi masa tu saya pergi je lah seorang. Mostly masa tu boleh katakan berapa kehadiran penyokong KL masa tu kalau pergi? Kau nak kata masa tu rasa bawah 50 kot. Sangat sikit. Sebab masa tu pun memang KL orang tak kenal sangat.
Even macam fan-fan yang lama pun mungkin tak turun sangat masa tu, sebab saya ingat lagi masa tu KL main waktu petang. Siapa je nak datang weekdays waktu petang. Faham. Jadi agak susah lah masa tu, tapi saya gagalkan diri juga. Biasanya saya cuba untuk habiskan kerja awal dan pergilah untuk tengok. Okay, so bermula daripada 2010 tu macam mana dia punya perkembangan, tengok perkembangan KL sampai hari ni juara Piala Malaysia, dan juga semangat abang maksudnya bila KL lepas tu dia jatuh liga, perasaan tu macam mana? Ada tak start give up? Dah berapa kali ada start give up ke? Menyokong KL ni bukan satu kerja yang mudah. Kita bukan macam menyokong pasukan macam macam Selangor, JDT atau tim-tim besar di Liga Malaysia. Menyokong KL satu benda yang rumit dan perlukan kesabaran lah. Sebab saya sendiri tengok macam mana dengan isu-isu buki sebelum ni, macam mana kita tengok KL jatuh sampai ke Liga FAM. Jadi rasa perit tu, lepas tu ada rasa harapan sikit bila daripada Liga FM kita naik balik ke Liga Premier. Masa Liga FM pergi? Masa tu sempat pergi sikit je game, sebab main pun dekat satu petang lah, satu petang kan? Lepas tu dia main bukan kat stadium. Dia macam ada bertukar tiba, tukar sini, so agak rumit sikit lah nak pergi. And then dia naik balik ke Liga Premier. Saya ingat Liga Premier masa tu saya rasa excited sebab KL decide untuk main di Stadium Merdeka. Saya ingat lagi zaman tu. Masa tu El Hadji Diouf main dengan Sabah. Perlawanan pertama lawan Sabah. Yes, El Hadji Diouf captain. Dan dia kritik Padang Stadium Merdeka masa tu. Saya pernah main Stadium Merdeka baru-baru macam sekejap bang. Okey, pernah kritik Stadium Merdeka dari situ. Okey. El Hadji Diouf pernah kritik Stadium Merdeka juga. Saya sendiri pernah main sebelum ni. Bila diorang buka open untuk orang biasa main, saya pernah main, macam memang sebenarnya agak teruk lah. Untuk permainan liga profesional di Malaysia sebenarnya tak sesuai. So saya rasa gembira sebab akhirnya saya dapat rasa tengok KL main di Stadium Merdeka. Tapi malangnya season tu agak mengecewakan sebab sebenarnya KL patut relegated, tapi selepas tak silap saya NS Betaria ke atau tim mana yang tarik diri, dan KL dapat kekal, terselamat atas technicality. Tapi dari satu yang saya ingat season tu adalah coach KL adalah assistant Jose Mourinho, Ricardo Formosinho. Dia bersama dengan Mourinho di Porto, di Real Madrid, di Manchester United, even di Spurs tak silap saya. Tapi sekarang dia coach di salah satu negara Arab. Saya tak ingat apa nama tim tu. Tapi itulah saya ingat macam masa tu saya rasa ini macam satu sinar lah. Tapi sayangnya season tu macam tak ada sinar sangat sebab patut tapi terselamat lah. Tapi line up masa tu pun tak ada nama besar. Line up tak ada nama besar. Saya ingat ada seorang player Korea yang paling saya ingat masa tu, Choi Si-hyun tak silap saya. Dia memang jenis rajin berjumpa dengan fans lepas game. Dan best sebab Stadium Merdeka tu, habis game kita boleh masuk ke padang sebab dia punya pagar tu macam rendah. So macam senang je nak masuk. Lepas game selalu pergi jumpa coach, borak dengan coach. Rasa macam bangga dapat borak dengan coach yang pernah bersama Jose Mourinho masa tu. Tapi dia dilepaskan atau direhatkan lah mengikut term dekat Malaysia ni kan. Sebab pencapaian masa tu sangat teruk. Yalah, tak sampai ekspektasi. Dia macam kalau Jose Mourinho bawa Malaysia pun macam kita tak boleh nak expect Malaysia terus ke Piala Dunia. Dan macam itulah, bawa lah assistant Mourinho ke KL masa tu pun macam susah. And then season depan tu baru nampak slowly macam KL okay sikit. In terms of team, coach masa tu saya ingat Ismail Zakaria. Macam seorang coach yang macam ada experience di Liga Premier. Betul. So at least dia dapat bawa naikkan sikit walaupun kita tak layak ke Liga Super, tapi nampak improvement tu dengan dia KL meminjam few players daripada Akademi Selangor saya yang sekarang ramai dah start jadi star dan pemain penting macam Zafri Yahya, Irfan Zakaria. Masa tu nampak macam okay, this team nampak solid tapi belum cukup untuk ke Liga Super. And then season depan tu diorang mula-mula diorang bawa coach Wanderlei Junior. Saya ingat sebab saya pernah interview dia daripada Indonesia. Tapi tak sempat start season, dia tak dapat teruskan sebab tak silap saya dia ada isu sijil. Sijil dia tak diiktiraf di Liga Malaysia, jadi terpaksa macam ditukar dan diorang bawa masuk bekas jurulatih Timor Leste, Fabio Marcial. Dan masa tu kita bawa masuk juga Di Paula. Itu sama juga. Mula-mula masa Wanderlei pegang sepatutnya striker lain. And then ditukar buat Di Paula. Di Paula sekali dengan Josue sekali. Josue dia half season. Dia kemudian sikit lah. Dia kemudian sikit. Sebab kalau tak dia dah boleh sekali dengan Di Paula lah kot jadi player Malaysia kan. Tapi dia lambat sikit. Masa tu Di Paula memang
Yelah, dia dah ada rekod yang baik di Liga Super. Masa tu dia main, sebelum tu dia main dengan Selangor. So bila dia ke Liga Premier tu, dia memang orang panggil stat padding lah. Macam makanan dia lah semua tim-tim Liga Premier kan. Masa tu dah rasa macam okay, tim ni macam nampak sinar lah, macam ini boleh ni. Nampak main attacking macam lain daripada yang lain. Saya dapat rasa macam tu sepanjang saya tengok tim-tim KL. This is a different team. Walaupun ada kelemahan sikit, tapi nampak untuk bantai semua tim Liga Premier ni macam no problem lah. Dan walaupun agak sengit masa tu dengan, saya tak ingat tim mana untuk fight juara Liga Premier, tapi di perlawanan akhir, di last game tu walaupun KL kalah, tapi tim tu juga tak salah Terengganu kot, Terengganu FC kot. KL kalah tapi tim tu pun kalah, dan KL menang Liga Premier dan layak ke Liga Super. Masa tu saya macam finally aku dapat tengok KL main Liga Super. Tapi sayangnya tak lama lah, 2 season je. Tapi first season tu best dekat Liga Super sebab satu benda yang mustahil terjadi. KL menang lawan JDT main 2 hari. itu fan KL akan ingat sampai bila-bila. Itu sejarah dia tu, betul. Itu satu orang fan JDT selalu cakap JDT KL perlukan 2 hari untuk kalahkan JDT. Salah sebenarnya. JDT 2 hari main pun tak boleh kalahkan KL masa tu. Kita twist balik kat situ. Macam tapi sebelum nak lupa, saya nak sentuh balik pasal Stadium Merdeka tadi. Bila decide main kat Stadium Merdeka tadi, ada ke muka otai-otai yang teringat nostalgia dia turun sekali untuk raikan KL main kat Stadium Merdeka itu? Ada. Ramai macam geng-geng KL Fan Club, ramai yang otai-otai yang memang sokong daripada zaman Azmanan, zaman sayangnya main petang tak sama kan? Itulah, dia main petang, betul kena pula ada yang main hari Jumaat sebab Liga Premier kan. Dia tak main Sabtu, atau Ahad, kadang-kadang lah. Tapi bila main Jumaat tu dia agak tricky lah. Tapi saya suka masa tu sebab Stadium Merdeka tu dia center, dia betul tengah dan banyak public transport. So sebenarnya untuk fan KL itu adalah satu benda yang convenient. Berbanding sebenarnya kalau kita cakap Stadium Ceras. Stadium Ceras okey, tapi kalau nak bandingkan Stadium Merdeka yang di tengah-tengah bandar KL, di ibarat macam Real Madrid di tengah-tengah bandar Madrid tu. So macam tu lah. Tapi sayangnya macam Stadium Merdeka ni tak ada perancangan untuk betul-betul renew dan buat jadi kat situ. So jeras lah. Macam saya kan, saya bukan fans KL, tapi saya memang nampak KL ni macam tim pembangunan player-player yang star. Safi Salih pun dulu daripada KL, Afiq Azmi dulu. Saya suka Afiq Azmi masa kat KL tu. Saya pernah cakap dengan diri saya, dia ni ada acuan macam Ibrahimovic kat ni, badan besar, lepas tu boleh skor. Saya teringin sangat Selangor nak ambil. Betul, Selangor ambil. Jadi sebenarnya masa tu, macam abang selalu tengok KL punya tim, nampaklah pembangunan player-player yang mana dari KL tu dari peringkat bawah sampai ke atas. Siapa yang abang rasa paling bangga lah kalau tengok player-player yang dari KL tu? Safi Salih? Safi Salih mungkin, tapi saya rasa yang paling saya bangga, dia bukan berasal dari KL ataupun bermain di Akademi KL, tapi saya paling rasa bangga dan rasa wow tengok pencapaian dia sekarang adalah Zafri Yahya. Macam mana dia start dengan Liga Premier, dia macam KL boleh bawa masuk seberapa ramai pemain midfield. Betul. Tapi in the end diorang akan tetap menurunkan Zafri. Zafri ni saya rasa macam, saya lihat dia bagaikan Ander Herrera. Dia seorang pemain yang ada akal. Dia macam unsung hero juga. Dia unsung hero lah. Kira macam orang mungkin tak nampak sangat. Mungkin orang akan tengok pada player import atau player yang nama besar. Tapi Zafri dia dalam diam-diam dia buat kerja dia dan konsisten. Dan dia sentiasa deliver bila diperlukan. Dan dia sentiasa step up. Itu yang paling penting. Macam score final dia macam ada certain player dia mungkin akan dari dulu sampai sekarang dia mendatar. Tapi betul. Zafri setiap kali naik dia akan naik. Dia tak pernah turun dia punya performance. Tapi ada cakap-cakap orang kata Zafri setakat skor je. Kalau ikut malam tu player terbaik sepatutnya Hozil. Kalau ikut pada malam tu patutnya Kevin lah. Kevin Mendoza juga. Tapi kita tak boleh tengok pada malam itu saja. Saya tengok dia daripada first dia main dengan KL. Masa first dia dengan KL, saya ingat dia punya, sebelum Hozu mengambil set piece, dia adalah pakar set piece KL lah. Oh, Zafri ya? Kalau corner dia ambil, free kick dia ambil. Dia punya set piece sebenarnya sangat cantik sebenarnya. Tapi bila ada Hozu yang mungkin a bit better daripada dia, so dia bagi. Tapi in terms of work rate, kita takkan boleh pertikai work rate Zafri. Walau macam mana pun KL kalah macam mana pun, kita takkan boleh pertikaikan work rate Zafri sebab
dia memang pemain yang memberikan 200% dalam game dia setiap kali. Setuju tak kalau saya cakap dia deserve dalam national team? Ya, saya sebenarnya dah since KL di Liga Super first time dulu sebelum yang season ni, saya rasa time tu lagi dia dah layak sebenarnya. Tapi itulah mungkin perlukan lagi satu season untuk dia buktikan di Liga Super. Sebab sekarang KL dah start nampak, yelah masa tu kalau kita nak ambil player yang daripada tim yang relegated atau di bawah, mungkin orang akan petikai atau main di Liga Premier. Jadi now KL dah nampak dan orang mula nampak. Sebelum ni hanya fan KL saja yang nampak, ataupun orang yang betul-betul mengikuti Liga Malaysia yang nampak Zafri ni punya work rate. Dan macam kita tengok macam Suzuki Cup itu, kita miss seorang player yang punya work rate sebegitu. Betul. Itu memang satu lompong, macam ada satu lompong. Okey. Cerita pandangan Abang Nizam lah kan, dari segi KL punya penswastaan. Dari dulu bila dah swasta ni ada nampak beza tak sampai menang piala ni, so, pengurusan dia, dari segi branding dia, apa pendapat? Sebagai fans lah melihat benda tu. Untuk bercakap pasal penswastaan ni, bagi saya masih barulah, sebab baru setahun. Even tim-tim lain pun masih belum betul-betul profesional ataupun private lagi sebetulnya. Untuk cakap ni macam even Stanley pun ni baru masuk tahun kedua dia. Jadi saya faham bila untuk terus tukar semua benda dengan masalah-masalah pengurusan lama tak boleh settle dalam masa satu season. Betul tak Stanley tu adalah pilihan yang bijak? Bagi saya ya, sebab dia bukan sekadar seorang yang ada passion dan ada pengetahuan dalam bola sepak, tapi dia ada pengetahuan dari segi bisnes juga, sebab dia pun memang ada ijazah dalam bisnes dan dia terlibat dalam bidang media. Jadi dia tahu macam promote KL. Macam mana dia buat dengan buat live pengenalan player, buat live match friendly, macam mana dia betul-betul tolong promote lah. Cuma mungkin akan mengambil masa kalau betul-betul nak push KL ni. Dan kemenangan KL di Piala Malaysia itu sebenarnya satu benda yang positif untuk membantu lagi promote KL. So saya rasa memang Stanley satu pilihan yang tepat daripada pihak pengurusan lama untuk membawa KL City sekarang push untuk jadi satu tim yang besar lah di Liga Malaysia. So kalau macam tadi Abang Nizam cakap masih di peringkat awal, so rasa aspek mana yang mungkin start season ni KL perlu improve, perlu tambah baik? Satu, macam sekarang kita dah ada satu tim yang solid, dan mungkin kita dah, sebenarnya bila kita masuk AFC ni dia jadi susah sikit lah, sebab dia dah kacau sikit perancangan. Sebab kita tak expect untuk terus ke AFC, tapi bila ke AFC ni dia akan kacau sikit. Tapi saya macam apa yang perlu dijadikan priority adalah long term planning, macam padang latihan. Saya tahu Stanley mesti akan aim benda-benda macam tu. Macam stadium, kau nak kata nak jadi stadium milik sendiri pun mungkin susah. Sebab kalau nak kata Liga Malaysia je tak juga, sebab banyak tim-tim luar negara, even liga-liga besar pun bukan memiliki stadium tu sendiri. Tapi macam padang latihan tu satu benda yang penting lah. Sebab sebelum macam sekarang ni pun banyak training dekat Padang Pudu Ulu, ataupun masa sebab Covid ni kita terpaksa training dekat Stadium Ceras. Jadi kalau ada satu padang atau pusat latihan yang proper dengan gym, dengan mungkin untuk fitness ataupun untuk medical, yang kalau kita boleh tengok macam JDT atau Selangor tengah buat benda-benda macam tu yang kita patut aim untuk ada. Kemudian dari segi pembangunan pasukan-pasukan belia, Piala Presiden, Piala Belia, supaya kita tak perlu terlalu bergantung untuk membeli player, tapi kita hasilkan dan mungkin buat sendiri, dan mungkin boleh menjadi sumber pendapatan. Macam kalau ada tim nak beli, benda-benda macam tu lah kita kena cuba fokus untuk long term. So kalau tengok visi daripada Stanley sendiri dengan the whole management, bolehlah kita anggap KL ni di landasan yang betul untuk naik ke peringkat mungkin setandingnya kelab-kelab antarabangsa. Abang pernah tengok kelab-kelab dekat luar yang kita boleh bandingkan dengan KL? Kalau in terms of kelab-kelab luar, saya pernah macam ke Jerman untuk tengok. Kalau saya nak bandingkan dengan tim-tim Jerman macam di Bundesliga, sebab dia bagi pun masa tu Bundesliga punya games, dan saya sempat bertemu dengan dia punya CEO semua, dah bincang. Untuk Malaysia terus sampai ke situ mungkin tidak, tapi saya prefer untuk cuba lihat macam mana Liga Indonesia. Saya pernah pergi masa tu untuk tengok game Liga dan juga perlawanan friendly. First tu game tu Liga 2 Indonesia tu ibarat Liga Premier kita. Faham. Dan friendly lah. Masa tu KL main menentang satu tim di Sleman, PSS Sleman. Di mana masa pergi tu semata-mata memang nak tengok KL main. Yes. Yang masa tu friendly memang pre-season, last minute, sebab masa tu pun KL mula-mula sepatutnya main kat Thailand.
Tapi masa tu season yang masuk ke Liga Super under Fabio, tapi tak jadi, so diorang tiba masuk ke Copa Sleman. Saya ingat lagi, dan saya pernah ke Sleman sebelum tu untuk tengok tim ASL Sleman ni, dan saya kagum sebab diorang bermain di Liga Division 2 tetapi fan dia lagi ramai ataupun lebih kurang ramai macam kita punya final. So even friendly pun penuh. Saya pergi friendly tu macam penuh. Saya macam wow. So kalau nak kata in terms of macam tu lah, saya harap untuk KL ni especially dari segi fanbase lah, mungkin boleh dibesarkan supaya sampai tahap begitu sekali di mana even pre-season friendly boleh penuh stadium, dan kemudian fans ada suara, kemudian fans juga membantu. Macam saya tengok PSS Sleman, kadang fans diorang pun tolong cari dana untuk certain benda untuk tim diorang. Jadi mungkin satu hari nanti boleh buat macam tu, sama macam Jerman lah. Jerman dia ada yang fans ada saham dalam tim, supaya tak jadi macam tim-tim di UK atau yang lain di mana foreign ownership boleh ada. Jadi mungkin satu hari nanti fans pun boleh ada suara dan ada hak dalam tim supaya dapat sama-sama rasa lebih dekat dan bantu tim untuk pergi lebih jauh. Menarik tu. Kalau betul dapat laksanakan, fans ada saham, ada pegangan kan, menarik tu, memang serius. Cumanya masa final tu lah, antara cakap-cakap orang tim lain lah kan, tim lain dia kata alah yang sokong KL ni bukan orang KL pun. Dia sebenarnya macam, sebab bila liga kita dah swasta, kita pun kena betulkan mentaliti. Dia tak ada dah semangat lokaliti kenegerian pun bukanlah faktor utama untuk sokong tim tu kan. So macam KL, orang yang duduk KL, kerja kat KL ni pun bukannya semuanya dari KL, tapi kalau dia orang sayang KL, tim KL, why not kan? Apa pendapat? Betul. One thing, bila kita bercakap pasal kenegerian, lokaliti, sebenarnya itu adalah salah satu uniqueness of Liga Malaysia lah, di mana sebab kita bermula dengan tim-tim negeri. Betul. So untuk kita terus buang negeri tu mungkin tidak lah, sebab kadang-kadang daripada start kenegerian tu diorang start sokong tim. Tapi bila bercakap macam final hari tu, ataupun kita bercakap pasal orang negeri lain duduk di KL, dia macam ni nak cakap sebab kalau dulu memang kita ada ramai, macam KL ni adalah pusat di mana ramai orang dari negeri-negeri lain datang, dan kesetiaan diorang kadang-kadang adalah kepada tim tempat asal diorang. Sebab boleh nampak sebenarnya setiap kali game KL kalau di Ceras, especially season ni atau season mana-mana pun, bila lawan tim yang besar, contohnya macam JDT, Terengganu, mungkin Selangor, biasanya yang akan memenuhi stadium adalah fan-fan away. Sebab kita tahu diorang memang duduk di KL, dan kadang-kadang kalau dia nak berulang-alik pergi ke negeri asal untuk tengok game tim diorang macam susah, jadi diorang akan datang ke stadium KL. Diorang harap macam game lawan KL, lawan Selangor. Dan untuk terus tarik diorang sokong KL tu mungkin satu perkara yang macam agak susah, doable tapi bukan, sebab kesetiaan diorang masih pada tim-tim asal. Tapi apa yang perlu KL buat adalah tap anak-anak diorang yang lahir di KL. Budak-budak sekolah. Kat situ lah macam mungkin pergi ke sekolah buat klinik bola sepak, start tarik yang anak-anak ni. Kat situ sebenarnya boleh build up fan base untuk KL. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kan. Kalau betul lah yang penuhkan tu pun bukan orang KL, tak ada masalah, asalkan dia boleh bagi sokongan. In terms of revenue memang tak ada masalah. Macam kalau dia orang datang sokong KL lagi bagus, sebab even kadang macam hari tu semifinal semifinal tak main tak ada penonton, tapi quarter final ada fan negeri lain yang sebab lawan Selangor, dia orang macam mungkin benci Selangor, so dia orang datang support sekali. Dia macam tu lah, kadang yang datang sebab benci tim tu ataupun rasa macam nak datang lah. Dia boleh nampak lah beza dia kan. Tapi mungkin slowly dia orang akan start sokong KL. Bila dah lama-lama dia orang rasa macam jauh sangat nak balik pergi ni. Sokong je lah KL lah. Lama-lama mungkin cinta tu datang dari situ lah. Tapi tadi sentuh pasal KL lawan Selangor. Kan ada insiden last tu yang dia orang serbu masuk stadium kan. As a fan yang macam abang, bila memandang fans yang macam tu, apa pendapat? Saya faham sebenarnya sebab excitement dia orang kan. Excitement tu sebab rata-rata yang masuk tu pun adalah fan-fan yang dah menyokong daripada KL jatuh. Yang daripada GFS. Saya faham excitement tu. Cuma mungkin sebab isu COVID sekarang, jadi itu yang akan buat orang marah lah. Sebab dengan SOP, dengan player dalam bubble, macam ada rules-rules diorang yang akhirnya buat next game tu main semifinal lawan Melaka tak dapat. Tapi saya pergi juga masa tu. Cuma duduk kat luar tengok daripada luar macam sanggup lah. Sebab KL semifinal tu. Macam saya dah sokong macam tak dapat tengok lah macam tu. Jadi mesti nak kena datang walaupun duduk kat luar je. Tapi ada rasa marah tak sebab dia orang masuk? Walaupun kita faham dia seronok, tapi sebab dia
semi final terpaksa main tanpa penonton. Dia tak ada kata marah, dia kecewa lah sebab macam pergi semi final tapi tak boleh masuk. Tapi macam tak apalah, kita ni je, kita fokus sokong, kita pergi away. Saya as a Selangor fan, bila kalah tu saya tak rasa kecewa sangat tau. Saya nampak satu kekalahan yang pada tim yang lebih bagus tau. Dan saya macam saya lepas sebaik je kalah 90 minit tu, saya kata tak mustahil lah KL juara dah tahun ni. Sebab Selangor tak dapat skor dua-dua leg Betul. dengan tim play yang sangat disiplin. Saya tengok memang hebat lah, memang best. Tapi kan satu benda yang saya suka KL ni, dari dulu jersey dia cantik-cantik. Saya suka sangat. Tapi bila fan tak ramai, so mungkin kat situ jadi masalah untuk, yelah kalau tak benda tu boleh jadi income kan, merchandising kan, cantik. Jersey cantik tapi tak ada orang beli. Macam mana? Kalau rasa-rasa mungkin tahun ni dah lebih ramai ke, boleh membantu tim tak? Dulu Tapi betul tak jersey KL cantik kan? Dulu sebab KL selalu pakai yang macam tu kan, orang panggil Klasik kan? bukan orang panggil kedai gunting rambut. Betul. Kedai gunting rambut macam tu kan. Dia macam mana, dia sayangnya sebab satu agak kecewa bila macam season lepas tak ada buka booth ataupun mempermudah untuk fans beli sebab masa tu untuk beli jersey KL, fan KL kena pergi sampai ke Shah Alam untuk beli. So agak kecewa kat situ lah sebab jauh sebenarnya. Dan tempat tu je tak ada public transport dan nak last diorang adalah macam jual dekat platform online, tapi masa tu dah macam susah lah. Jadi saya prefer macam ada buka booth. Sebelum ni saya ingat KL pernah buka satu kedai di Stadium Ceras. Masa tu sponsor-sponsor yang lama, masa tu memang ada jual lah. Tapi masa tu siap ada jual dengan jersey tim lain sekali. Saya macam okay. Tapi saya harap untuk next season dan season berikutnya mungkin slowly sebab kita faham aspek yang boleh macam kita faham season lepas still baru privatisation, so mungkin fokus pada team sahaja dan di season-season berikutnya akan ada improvement dari segi especially merchandising, mana bukan sekadar nak jersey je dijual, mungkin produk-produk lain, t-shirt, topi, sebab orang tak selalu pakai jersey hari-hari. Mungkin ada orang tapi macam orang kerja susah sikit, tapi kalau contoh buat mungkin t-shirt collar, t-shirt, topi, bag, benda-benda yang boleh mendatangkan wang untuk KL sendiri, mungkin boleh start fikir benda-benda yang begitu juga. Okay, dari segi tim pula kan, sebab mungkin macam abang cakap tadi juga, macam KL mungkin terkejut lah sebab next season nak kena main AFC dah. So rasa KL ni dah ready ke ataupun benda tu akan merencatkan pembangunan perkembangan sebab terlalu tiba-tiba ke? Macam mana? Benda ni sebenarnya even Stanley pun pernah cakap dalam satu interview dia. Dia pun macam bukan nak kata terkejut, tapi benda ni membuatkan dia orang terpaksa fast track banyak benda. Sebab plan asal even aim season ni hanyalah untuk kekal di Liga Super. So bila dapat nombor 6 tu pun satu pencapaian yang macam wow juga. Sebab memang sebab sebelum ni KL bila naik macam untuk turun balik tu sangat macam relatable. Macam tak konsisten, tapi bila dapat ke nombor 6 and then tiba-tiba kat Liga di Piala Malaysia boleh menang. So dia buat KL mungkin terpaksa fast track few things sebab kita punya team pun kecil sebenarnya. Even Stanley pun cakap benda tu. Di mana tengok macam Kenny Palrush terpaksa main centre back, striker bila injured, bila Dominic dengan lepas tu next Kieran injured, Dallas Romel main striker. So untuk AFC ni sebenarnya macam even Stanley cakap season ni aim kita ataupun kita punya planning adalah untuk tambah squad depth. Jadi macam abang cakap terpaksa kan, Kenny Palrush terpaksa main centre back, Romel terpaksa main striker, tapi bukankah sebenarnya benda tu hikmah? One thing yang paling hebat berlaku rasanya bila Romel lah main CF. Punyalah senang kerja untuk menjadikan gol tu. Sebab logiknya kalau kat luar pun player dengan fizikal tu memang akan main centre forward kan, Oliver Giroud macam tu kan. Dapat pas cantik je gol. Memang satu keputusan. Jadi itu hikmah sebenarnya. Rasa macam mana bila dapat berita macam tu sebenarnya? Dia untuk ubah mindset sebab Romel sebelum ni banyak main midfielder. Yes, betul. Dan saya masa dia baru masuk pun saya memang suka Romel since dia main PKNS. Saya tahu macam dia ni adalah satu player yang kreatif sebab sebelum ni KL terlalu bergantung pada Paulo untuk buat kreativiti di atas padang, dan itu sebenarnya yang efek masa KL jatuh balik ke Liga Premier. Sebab masa tu
Paulo tak ada partner yang untuk buat kerja kotor, jadi dia terpaksa turun ke bawah, jadi tak ada player nak support di attack. Betul. Jadi bila ada Romel, saya rasa macam okay, at least akan ada player yang boleh buat kreativiti selain daripada Paulo. So bila Paulo kena lock, ada Romel. Tapi bila ada injury pada striker, Boyan decide untuk letak Romel jadi striker dengan gaya dia, dengan dan masa Liga Super pun sebenarnya dia tak nampak efektif sangat mula-mula. Betul. Sebab dia masih dengan mindset seorang midfielder. Tapi bila Piala Malaysia, dia all out. Jadi sebenarnya bila benda tu jadi, dia mengubah juga planning KL untuk season ni. Di mana adakah KL akan sign player import yang bermain sebagai striker, ataupun dia cari seorang player yang boleh bermain di belakang Romel. Setuju kalau saya cakap, kalau Romel tak main striker, KL tak menang Piala Malaysia. Setuju tak? Susah nak cakap. Sebab dia, bagi saya, dia macam satu senjata yang tim tu baru beli. Mungkin lah, sebab kalau kita tengok pada player yang KL sign sebelum tu, Dominic, dia gaya yang sedikit berbeza. Tapi dia adalah seorang proven goal scorer. Macam Romel, kalau dia masa tu dia dah start combine gaya seorang midfielder, sebab kita tahu dia boleh hold ball dan dia juga seorang player yang kreatif. Dia bukan sekadar jaringkan gol. Tapi dia dapat support sistem yang baik juga daripada pemain-pemain macam Zafri, Paulo, Patty Bird, even Ray Lambert. Jadi untuk terus macam nak letak terus, kita nak expect Romel untuk terus jadi striker untuk Liga, mungkin belum proven lagi. Mungkin jadi kita tak tahulah macam mana. Konsistensi sebab Piala adalah satu saingan yang berbeza berbanding Liga. Di mana Liga perlukan konsistensi dan Piala kadang-kadang kita juga perlukan luck. Yes, betul. Tapi kemenangan KL terhadap Selangor bukanlah luck. Selangor tidak luck. Saya mengaku. Okey, satu lagi, KL ada orang kata bila cakap orang kata tu nak selamatkan diri sebenarnya. KL pun sebahagian daripada macam retirement center. Bila pemain-pemain tua-tua semua macam dah hujung karier pergi ke sana. Apa pendapat tentang tu? Nak kata tua, macam yang mungkin tua kita boleh tengok macam mungkin Indra, Safi, Syukur. Tapi diorang ni bagus sebab diorang ada satu leadership yang boleh build player-player muda dan diorang ada satu mentality know-how untuk menang. Jadi macam KL tak ramai player yang mungkin pernah rasa menang Liga Super, menang Piala. Jadi diorang ni boleh bawa dan ajar, setkan mentality diorang untuk macam mana nak menang. Walaupun dia tak ada atas padang, tapi presence diorang ada. Yes, macam even Syukur tak adalah main sangat pun. Tapi dia punya mentality, even dia pun sebab dia dah start ambil coaching license dan macam dia sendiri cerita yang Boyan pun dah start bagi dia task untuk bantu dia dari segi coaching dan scouting mungkin. Jadi kat situ mentality diorang ni. Tapi macam saya tak silap saya, untuk season depan mungkin dah tinggal Syukur je kot. Macam Safi masih tak tahu lagi dia akan sign ke tidak. Indra kabarnya nak ke Perak. Macam Safi saya dengar macam ATM ke PJ City macam tu. Mungkin PJ City lah. Dengarlah macam tu lah. Jadi macam kat situ dah short few leaders lah. Tapi still ada serta-serta player yang boleh jadi leader. Hadin, Akram, Paulo, Zafri. Player-player macam tu yang kena step up untuk ambil alih tugas sebagai pemain senior. Saya kalau tengok masa nak pergi AFC tu, saya paling kecewa bila dapat tahu Akram tak dapat pergi. Masa final tu, kat stadium so kat TV kita nampak jelas Akram tu dia punya fokus tu, ada sekali tu dia kena tibai dia belakang dengan Afiq tau. Ya betul. Saya ingat tapi dia tak react. Sebab dia fokus kat dia punya Akram bukan orang macam tu kan. Dia jenis mental dia macam relax, tenang, dia macam santai. Kalau sebagai fans yang memang follow KL, kalau boleh katakan 3 player yang paling penting untuk season lepas, tahu tak siapa? Kalau anugerah pemain terbaik KL tu, kuasa kat Abang Nizam. Tempat ketiga, tempat pertama, tempat kedua, tempat pertama siapa letak? Okey, saya rasa kalau macam tu first saya akan bagi untuk tempat ketiga saya akan bagi pada Paulo. Okey. Sebab dia punya creativity dan dia cara dia build. Dia macam engine jugalah. Dia support, kalau dia tak score goal, dia akan buat gol ataupun buat assist kepada assist. So dia penting untuk creativity KL. Bila dia tak ada atau dia kena mark out tu macam agak susah sikit. Second, saya perlu berikan kepada Daniel Ting. Sebab konsistensi dia adalah antara pemain yang punya appearance last season tertinggi, terbanyak. Saya rasa dia second kot. Belakang pemain nombor 1 yang saya rasa sangat penting untuk KL adalah Kevin Ray. Kevin sebab saya ingat lagi masa KL sign dia, saya macam kenapa sign keeper untuk kotak Asia? Bazir betul.
Macam sebab kita selalu tengok kalau player ASEAN kalau tak winger mungkin defender. Betul. Macam selalu orang rasa kalau ambil import keeper ni satu perkara yang bazir. Lepas tu tengok fizikal dia sebenarnya sangat beza. Tak meyakinkan sangat kan. Macam nak kata terlalu tinggi tidak, tapi first game saya tengok masa pre-season lawan Selangor, saya tahu kenapa KL ambil dia. Macam distribution dia, ketenangan dia tak ada pada keeper-keeper yang ada di Malaysia. Dia memberikan ketenangan pada backline. Tanpa dia saya rasa yakin kacau gila lah. Macam backline tahu, belakang keeper kalau terlepas pun one on one dia bagus. Okay. Soalan terakhir saya untuk hari ini, sebab paling bertiup kencang khabar Boyan Hodak calon sesuai untuk ganti Tan Chen Ho. Sebagai penyokong KL, kalau benda tu terjadi apa perasaan? Saya sebab saya penyokong KL, so saya ada rasa sedikit tamak lah. Sebab saya nak Boyan stay dengan KL sebab dia baru satu season dan dia punya projek belum siap lagi. Yes. Jadi saya rasa saya tak setuju sebenarnya bila Boyan dikaitkan, especially bila macam takkan korang ada satu calon je, takkan korang tak nak buat betul-betul. Macam kalau kita tengok Liga Indonesia, macam tim Indonesia, tim Thailand ambil daripada atau Singapore macam ambil Jepun, Korea, macam at least try to macam interview few coaches lain dulu. Sebab saya macam geram bila KL baru start, baru projek yang cantik, dah menang Piala Malaysia, so kita nampak progress tu. So macam bila nak terus tak ambil dia dan biar KL terkapai-kapai, sebab dan sampai sekarang kita still tak ada decision, masih tak announce lagi. Macam benda tu akan mengganggu persiapan KL. Sebab kita tahu Liga Super dah nak start dan players pun risau players pun mesti akan macam dia siapa coach kita. Tapi sebab logiknya misi kita untuk 2022 ni adalah kelayakan Piala Asia bulan 6. So kita ada tinggal 6 bulan, 5 bulan lah. So itu yang mungkin Boyan calon sesuai sebab dia dah tahu dah gameplay player-player, siapa yang dia nak ambil dia dapat. So dia lebih mudah daripada jurulatih yang betul-betul fresh. Mungkin sebab tu rasa macam kuat kat Boyan ni. Itu yang tapi jadi kerisauan tak kepada fan lah? Bagi fan agak risau lah. Dan kalau kita nak bercakap pasal mengenali player, dan kalau kita nak tengok track record, ramai lagi coach sebenarnya. Kalau kita nak kata kenal player, KL nombor 6 kot season lepas. Dia menang Piala Malaysia je pun. So kenapa nak ambil tim daripada nombor 6? Banyak lagi coach-coach lain yang di Liga Malaysia yang mengenali player. Macam Selangor ramai coach, ambil je lah salah satu. Tapi menang Piala Malaysia tu macam against all odds tau. So, dia memang luar biasa lah macam banyak orang so respect tau. Banyaknya tim macam ambil lah Benjamin Mora ke. Benjamin Mora pun dah lama dengan Liga Malaysia. Mungkin dia pun boleh, lagipun sebab kita tengok ramai player daripada JDT juga yang main di Liga Malaysia. So mungkin kalau coach yang macam contoh Benjamin Mora, mungkin dia akan lebih mengenali pemain-pemain yang ada dan dia tahu kelebihan. Atau mungkin ambil tak kata Dolan Saleh tak boleh juga. Tapi ramailah lagi instead of Boyan. Memang saya kalau sebagai fan KL, saya akan rasa tamak dan saya nak KL kekalkan Boyan. Kena fight betul-betul. Kena fight kau. Kalau tanya saya, actually saya lebih prefer jurulatih yang fresh supaya pemilihan untuk kebangsaan tu natural. Kalau tanya saya lah. Tapi untuk jangka masa pendek, Boyan sebenarnya saya pun setuju calon yang sesuai. Okay, so tadi dah last lagi. Okey, harapan lah kepada tim KL untuk season 2022. Saya harap saya boleh nampak progress lah, bukan sekadar dari segi tim, dari segi liga, tapi untuk management. Macam sebab kita dah masuk tahun kedua penswastaan, jadi sepatutnya dah ada idea lah apa yang perlu ditambah baik. Dan sebenarnya saya nak sangat pergi tengok game di Piala AFC, especially kalau main away. Kita tengok macam list ada tim macam Bali United, macam seronok kalau boleh pergi. Tapi itulah dengan COVID ni, tahu macam mana. Hopefully akan reda by the time start Piala AFC, ataupun mungkin main centralized, main KL je, dapatlah juga tengok. So saya pun sebenarnya harapkan, saya terkejut sebenarnya bila tim KL, saya pun ada mentaliti yang sama macam kebanyakan netizen. Dah final baru muncul, tapi bila dapat dengar sendiri, follow setiap inci pergerakan tim KL tu, saya rasa ini fans yang kita nak lah, macam Abang Nizam ni kan. So saya rasa untuk minggu ni setakat itu saja. Saya hari ni bertuah sangat sebab dapat jumpa dengan fans yang saya dapat rasa dia punya sayang kepada tim tu. Saya harapkan untuk anda yang tengok ni, kalau ada rasa berminat juga untuk cerita pasal tim anda, komen je kat bawah, nanti kita akan tengok, kita akan pilih. Okay, so terima kasih Bro Nizam. Terima kasih jemput saya. Jumpa lagi InsyaAllah kalau ada rezeki. So kepada anda, jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan juga semua media sosial, Facebook, IG, Twitter, TikTok semua ada, dan juga website rasmi kita di www.harimaumalaya.com.my. Jumpa lagi untuk siaran seterusnya di Kasih Parap. Bye-bye.